Dah. Okay. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kawan-kawan saya akan menerangkan tentang apa itu pedofilia. Okay, nama saya Hanisa. Sebelum saya nak terangkan apa itu pedofilia, saya akan kongsikan tentang kadar kenaikan kes pedofilia yang berlaku di Malaysia sejak 2018 hingga kini. Hingga kini kes pedofilia sekarang sudah mencecah kepada 73.4%. Selain itu, negara kita juga pernah digemparkan dengan satu kes pembunuhan kanak-kanak iaitu Nurin Jazlin yang mana kes ini berlaku pada tahun 2007. Kanak-kanak ini dijadikan tempat untuk melampiaskan nafsu bagi golongan pedofilia dan mayatnya dijumpai dalam keadaan yang menyayat hati. Jadi pedofilia ini adalah individu tak kisah lelaki maupun perempuan yang mempunyai tarikan seksual pada kanak-kanak di bawah umur. Menurut penolong pengarah siasatan jenayah seksual dan kanak-kanak, beliau mengatakan pedofilia ini sejenis penyakit mental yang kronik yang mana individu ini menjadi gairah apabila melihat kanak-kanak di bawah umur. Dan pengidap pedofilia ini juga mempunyai imajinasi seksual yang tinggi terhadap kanak-kanak. Walau hanya melihat gambar sahaja, mereka sudah dapat membayangkan perkara-perkara yang tidak baik pada kanak-kanak tersebut. Penderaan seksual juga dikategorikan sebagai pedofilia. Terdapat dua jenis pedofilia iaitu eksklusif dan juga non-eksklusif. Eksklusif ini adalah seseorang individu yang mempunyai daya tarikan seksual terhadap kanak-kanak. Dan non-eksklusif pula adalah seorang individu yang mempunyai daya tarikan kepada orang dewasa dan juga kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Zahidah binti Ahmad Tamizi. Saya akan menerangkan tentang tanda dan gejala pedofilia. Seorang yang mempunyai penyakit pedofilia ini akan mencari mangsa iaitu kanak-kanak yang di bawah umur tahun. Ia dapat dikesan oleh kanak-kanak apabila kanak-kanak tersebut telah mencapai tahap akhir baligh. Seseorang yang macam ini tidak mempunyai sikap berperi kemanusiaan kepada kanak-kanak. Seterusnya, seseorang yang mempunyai pedofilia ini akan menonton pornografi kanak-kanak dan juga mempunyai tahap obses terhadap kanak-kanak. Ini akan menyebabkan seseorang yang mempunyai penyakit pedofilia ini akan memaksa kanak-kanak untuk melakukan hubungan seksual dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azlan bin Negrosa. Baiklah, saya akan menerangkan sebab-sebab berlakunya pedofilia. Walaupun faktor yang menyebabkan pedofilia berlaku tidak diketahui lagi, penyelidik mula melaporkan satu siri penemuan pada tahun 2002 mengenai hubungan pedofilia dengan struktur otak dan fungsinya. Ujian telah dijalankan ke atas individu dari pelbagai sumber di dalam dan di luar sistem keadilan untuk penjenayah serta penjenayah dalam kawalan. Kajian-kajian ini mendapati bahawa perkaitan antara pedofilia dan IQ yang rendah seperti markah yang sedikit dalam ujian memori dan kadar yang lebih terhadap orang yang berdarah dalam. Selain itu, satu kajian pada tahun 2011 melaporkan bahawa pedofilia ini mempunyai kurang kesan tidak balas, tetapi tiada kekurangan dari segi ingatan atau fleksibiliti kognitif. Dan akhir sekali, kajian struktur MRI menunjukkan bahawa pesala lelaki mempunyai jumlah isi padu putih yang lebih rendah berbanding kumpulan lain yang di bawah kawalan. MRI telah menunjukkan bahawa pencabul kanak-kanak yang mengidap pedofilia mempunyai hipotalamus yang kurang aktif berbanding dengan orang yang tidak mengidap pedofilia apabila melihat gambar-gambar lucah yang berumur 18 tahun ke atas. Sekian, terima kasih. Okey, nama saya Syahir Firdaus. Rawatan pedofilia. Secara umumnya, tidak ada bukti pedofilia boleh diubati. Sebaliknya, kebanyakan terapi ialah untuk membantu pedofilia menahan diri dari bertindak balas atas keinginan diri. Michael Seto mencadangkan bahawa percubaan untuk mengubati pedofilia semasa peringkat dewasa tidak mungkin berjaya kerana perkembangannya dipengaruhi oleh faktor-faktor peralatan. Fred Berlin, pengasas klinik pergangguan seksual Johns Hopkins,
percaya pedofilia sukar untuk diubah, seperti mana usaha untuk mengubah homoseksual atau heteroseksualiti. Tapi pesalah begini boleh dibantu untuk mengawal tingkah laku mereka dan kajian mengenai pencegahannya boleh dilakukan pada masa hadapan. Selain itu, terapi tingkah laku kognitif pula bertujuan untuk mengurangkan sikap, kepercayaan dan tingkah laku yang boleh meningkatkan kebarangkalian berlakunya kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Kandungannya berbeza-beza. Kandungannya berbeza-beza secara meluas antara ahli terapi, tetapi sebuah program yang tipikal mungkin melibatkan latihan dan dalam kawalan diri, kecekapan sosial dan empati dan menggunakan penyusunan semula kognitif untuk mengubah pandangan mengenai hubungan seks dengan kanak-kanak. Bentuk yang paling biasa bagi terapi ini adalah pencegahan berulang, di mana pesakit diajar untuk mengenal pasti dan bertindak balas kepada situasi berisiko dan berpotensi dengan prinsip yang digunakan untuk merawat ketagihan. Seterusnya adalah rawatan tingkah laku sasaran rangsangan seksual kanak-kanak. Rawatan ini menggunakan teknik-teknik merasa cukup dan tidak suka kepada sesuatu untuk menyekat rangsangan seksual kanak-kanak dan kesedaran terhadap perkara yang diselindungkan untuk meningkatkan rangsangan seksual untuk orang dewasa. Tingkah laku rawatan mempunyai kesan ke atas corak rangsangan seksual semasa ujian palometrik, tetapi tidak diketahui sama ada kesan mewakili perubahan dalam kepentingan seksual atau perubahan dalam keupayaan untuk mengawal rangsangan kemaluan semasa ujian atau kesan berterusan di dalam jangka masa panjang bagi pesalah seks dan yang mempunyai masalah mental, analisis tingkah laku yang telah digunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Aifah binti Salim. Seterusnya saya akan membentangkan kesimpulan pedofilia. Pedofilia bukan sahaja digunakan bagi mendefinisikan tarikan atau rangsangan seksual terhadap kanak-kanak. Malah istilah pedofilia sering digunakan dalam penguatkuasa perundangan untuk merujuk kepada pelaku seksual terhadap mangsa bawah umur. Antara penderaan kanak-kanak contohnya merogol, dan sebagainya. Suatu kegiatan jenayah yang boleh dihukum serta dipenjara di bawah Undang-Undang Kerajaan Malaysia. Program pendidikan seks perlu dilaksanakan di sekolah secara seragam. Contohnya pihak sekolah menjemput motif terluar untuk menerangkan tentang penderaan seksual kanak-kanak di bawah umur. Seterusnya, intervensi yang dibentuk adalah untuk meningkatkan kawalan dengan seksual serta mengurangkan keinginan seks individu tersebut. Pendidikan seksual bukan untuk menggalakkan lebih banyak aktiviti seksual, namun untuk memberi pendedahan awal mengenai salah laku seksual kepada kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.